Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtadi. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هاديا له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tuan, puan, muslimin muslimat sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah pada hari ini hari Selasa 16 Jamadul Awal 1443 Hijriah bersamaan 21 Disember 2021. Mesti kita panjatkan sedikit puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita sekali lagi kesempatan untuk bersama-sama berada di dalam majlis ilmu ini yang merupakan suatu taman dari taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala, rawdun min riyadil jannah, yang di dalamnya diturunkan rahmat kepada sekalian yang berada dalam majlis ini, dibawa oleh para malaikat, dikurniakan kesakinah ini, ketenangan bagi mereka dan bagi kita, dan dikurniakan ganjaran pahala sebaik-baiknya dari Allah SWT. Dan kita juga memohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah SWT mengurniakan kepada kita kesihatan, keafiatan, letakkan kita dalam naungan rahmat dan keampunan darinya, berada dalam pemeliharaannya, serta dijauhkan kita sekalian, kita, isteri, suami, anak-anak kita, adik kita dan sesiapa sekalian kita dari musibah, itu kalau kita lihat musibah yang terkini, musibah banjir yang telah menimpa sahabat-sahabat kita di Lembah Kelang, di Kuala Lumpur, di Selangor, di Negeri Sembilan, di Pahang, dan musibah bala bencana yang menimpa mereka, kita terpanggil untuk merasai bersama penderitaan mereka, kepayahan mereka, kesukaran mereka, dan dijauhkan daripada sekalian kita fitnah, orang hidup fitnah, orang mati serta fitnah Masih Dajjal, dan yang merupakan fitnah terbesar pada akhir zaman ini, dan dijauhkan daripada kita wabak penyakit, terutama wabak COVID-19 yang
seolah-olahnya menepati maksud hadis Nabi SAW, bahawasanya pada akhir zaman akan ada satu penyakit yang tiada penawarnya, waliyazubillah. Jadi itulah harapan dan doa kita, munajat kita kepada Allah SWT, mudah-mudahan diperkenankannya, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslim rahimakumullah, kita teruskan pengajian kupasan kitab yang seterusnya dalam kuliah maya ini, iaitu kitab hadis 40 Al-Arba'un An-Nawawi, Al-Arba'un An-Nawawiyah, atau hadis 40 Imam Imam An-Nawawi, Al-Imam Wahyuddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang diterjemahkan oleh Maulana Maulana Husain Abdul Qadir Al-Yusufi rahimahullah ta'ala, Maulana Husain bin Abdul Qadir Al-Yusufi rahimahullah ta'ala. Baik, kita sampai kepada hadis yang berikutnya, iaitu hadis yang ke-20, al-hadis al-Aishurun, hadis yang diriwayatkan Ibni Mas'ud Uqbah Ibni Amr Ibni Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, daripada Abu Mas'ud. Abu Mas'ud gelaran, Abu Mas'ud adalah gelaran. Namun sebenarnya Uqbah Ibni Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu. Jadi sahabat ini adalah dari golongan Ansar, asal yang berasal dari kota Al-Madinatul Munawwarah. Uqbah Ibni Amr Al-Ansari Al-Badri. Al-Ansari ini adalah nisbah kepada golongan Ansar. Al-Badri ini kemungkinan adalah nisbah kepada asal usul beliau, ataupun nisbah kepada keluarga beliau, radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu. Qala, beliau telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula. Sesungguhnya dari apa-apa, dari apa-apa, jadi kita terjemah, sesungguhnya dari apa-apa. Mimma itu dari dua kalimah, min dan ma. Dari min, dari ma itu apa-apa. Jadi sesungguhnya dari apa-apa. Adrakan nas, adraka ni diwarisi ataupun diperolehi, ataupun diterima, adraka ataupun diketahui. Contohnya ayat yang digunakan di dalam Al-Quran, ayat dari ayat yang ada dalam Al-Quran yang menggunakan perkataan adraka, iaitu wa ma adraka ma lailatul qadr, dan apakah yang kamu ketahui tentang malam Lailatul Qadar, wa ma adraka ma lailatul qadr. Jadi adraka ini adalah apa yang diketahui, sesungguhnya dari apa-apa yang diketahui. Oleh kerana ada perkataan min, maka tentulah diketahui itu dari pengetahuan itu diperolehi dari, jadi sesungguhnya dari apa-apa yang diperolehi, diwarisi, diturunkan manusia, min dari kalami. Kalami ini ialah perkataan, kalam, kata-kata. Al-kalam wal lafzul murakkabul mufid bil wad'i. Ini kata pengarang kitab Matan Al-Jurumiyah. Al-kalam, kata-kata, ialah al-lafzul murakkab, lafaz-lafaz yang berturutan, al-mufid, yang memberi makna, bil wad'i, tentang sesuatu. Contohnya macam ini adalah saya seorang pelajar. Jadi ini adalah kalam, satu contoh kalam, satu contoh
kenyataan. Kenyataan atau pernyataan. Pernyataan ini terdiri dari beberapa lafaz yang berturutan. Al-mufid yang memberi makna, boleh difahami maknanya, kita tahu maknanya, kita mengerti maksudnya. Jadi kalam ini ialah kenyataan ataupun pernyataan, ataupun sekarang dipanggil statement. Kenyataan lah, statement. Pihak tertentu, pihak yang berkuasa telah mengeluarkan kenyataan terkini berkenaan musibah banjir. Contoh, jadi kenyataan tu kan, itulah satu beberapa ayat yang menerangkan tentang musibah banjir. Kan? Ataupun mungkin ayat-ayat yang disusun untuk menerangkan tentang keadaan banjir. Itu namanya kalam ataupun kenyataan. Min kalamin nubuwatil ula, daripada kenyataan statement nubuwah, iaitu nabi-nabi. Nubuwah ni kenabian. Al-ula, diterjemah sini ialah kenabian yang terdahulu. Kan? Wal akhiratu khairul laka minal ula, dalam surah Al-A'la. Wal akhiratu khairul laka minal ula, dan sedangkan akhirat itu lebih baik untuk kamu daripada ula. Ula ni ialah dunia. Mana dulu, dunia ke akhirat? Dunia dulu, akhirat kemudian. Jadi digunakan perkataan ula. Ula itu ialah, kalau ikut dalam bahasa Arab, ula ini ialah awal, yang dinisbahkan pada benda yang muannas, benda perempuan. Kan? Al-mar'atul ar-rajulul awal, lelaki pertama. Al-mar'atul ula, perempuan pertama. Itu maksud dia. Sama je makna dia, tapi ayat yang digunakan tu. Jadi an-nubuwah ini adalah nabi-nabi. Digunakan perkataan nubuwah itu perkataan yang isim muannas, maka digunakan al-ula, nabi-nabi yang terdahulu. Apakah yang difahami oleh manusia daripada perkataan nabi-nabi terdahulu? Kata Nabi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Apa makna tu? Idza lam tastahi, apabila kamu tidak berasa malu. Maknanya apabila malu itu sudah tiada pada diri seseorang, pada diri kamu, pada diri saya, pada diri kami. Contoh, dalam tastahi, bila kamu tiada rasa malu, kamu tidak berasa malu, fasna' ma syi'ta, maka buatlah. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan Allah Ta'ala mengetahui apa-apa yang kamu usahakan. Fasna' ma syi'ta, maka buatlah, kerjakanlah, usahakanlah. Ma, apa-apa, syi'ta, yang kamu kendaki. Sya'a, illa an yasha Allah, kecuali sekiranya dikendaki Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Jadi perkataan syi'ta ini daripada perkataan yasha, sya'a, yasha'u, sya'a,
sya'a, sya'u, sya'at, sya'ata, syi'na, syi'ta, syi'tuma, syi'tum, syi'ti, syi'tuma, syi'tun, syi'tu, syi'na. Itu dah tasrif fi'il madhi tu. Mengikut ganti namanya. Jadi syi'ta tu syi'ta anta. Perbuatlah, fasna' ni kata perintah Nabi SAW, kata buatlah, fasna' anta kama syi'ta anta, maksudnya. Tapi anta ni tak perlu dah lah, sebab dah faham. Fasna' maka kerjakanlah, kamu buatlah. Ma tu apa-apa, apa-apa. Jadi tidak terikat apa-apa, dia tak terikat. Syi'ta, yang kamu suka, yang kamu kenali, yang kamu nak, yang kamu mahu. Ini adalah satu sindiran dari Nabi SAW. Maksudnya, kalau kita orang Islam tidak rasa malu untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang Allah SWT, buatlah. Kerana bila kita ada malu, wal haya syu'batun minal iman, bila kita rasa malu, maka kita tidak akan melakukan perkara-perkara yang dilarang Allah SWT, dan perkara-perkara yang dimurkai Allah SWT, dan yang perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat Allah SWT, dan perkara-perkara yang bertentangan dengan akidah Allah SWT. Kalau kita rasa malu, kita tidak akan semudah-mudahnya mengatakan Allah SWT itu makhluk halus, kerana kita tak nampak Allah Ta'ala. Maknanya orang macam ni dia tak rasa malu untuk menyatakan sesuatu yang tidak benar, yang sebenarnya tidak benar, yang sebenarnya bercanggah dengan akidah Islamiyah yang berteraskan Ahli Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Sepatutnya dia memahami bahawa Allah SWT itu adalah Tuhan yang tidak akan sama keadaannya, zatnya, sifatnya dengan makhluk. Namanya, sifatnya dengan makhluk. Zatnya, namanya, sifatnya dengan makhluk takkan sama. Kan? Layak ke manusia makhluk manusia lah, kalau kita kata makhluk atau manusia, menggunakan nama-nama Allah SWT sebagai nama mereka, tak layak. Kalau nak guna pun, naklah dimulai dengan perkataan Abdul, maka datanglah nama Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, kan? Abdul Ghafur, Abdul Ghaffar, Abdul Latif, Abdul Halim, Abdul Karim, kan? Abdul Jabbar, Abdul Qahar. Itulah boleh. Tetapi boleh ke makhluk menggunakan nama-nama Allah Ta'ala itu? Kita bagi nama Qahar, tak boleh. Ataupun kalau nak juga disandarkan kepada, contohnya Qaharuddin, contoh. Contoh boleh. Jalaluddin, boleh. Tak ada masalah, sebab nama Jalal itu nama Allah, Dzal Jalali wal Ikram, Jalaluddin, keagungan agama, boleh. Tapi kalau nak pakai Jalal, tak boleh. Jalal tak boleh, Latif tak boleh. Ini sesuatu yang perlu difahami. Maka kalau begitulah adanya, maka setentulah Allah Ta'ala itu bukan makhluk. Allah Ta'ala itu pastinya Tuhan yang menciptakan kita, mentadbir kita, menguasai kita, memiliki kita sebenarnya. Kita ini milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan milik manusia lain. Segala apa yang ada di keliling kita bukanlah milik kita, tetapi milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malah nyawa kita, diri kita ini pun adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu Nabi SAW kata, idza lam tastahi, kalau sekiranya apabila kamu tidak ada rasa malu, bila
kita tak ada rasa malu, maka perbuatlah apa yang kita suka di atas muka bumi ni. Nak cakap apa pun boleh, nak buat apa pun boleh. Tapi ingat, semuanya dilihat oleh dan diketahui oleh Allah SWT. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah Ta'ala Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah Ta'ala tidak melepaskan satu pun dari pengetahuannya. Jadi ini yang perlu kita sedari dan perlu kita sematkan dalam fikiran kita, supaya kita tidak berbuat sesuatu dengan semudah-mudahnya, dengan sewenang-wenangnya, tanpa berfikir kesannya kepada kita terlebih dahulu. Kalau tak pada orang pun pada kita. Sebab benda-benda berkaitan akidah ni adalah benda-benda yang berkaitan dengan pribadi kita. Jadi nasihat kepada diri saya dan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berhati-hati apabila kita berkata sesuatu ataupun bertindak sesuatu. Contoh macam musibah banjir ni, ini adalah suatu musibah yang Allah telah turunkan sebagai dengan kudrat dan iradahnya untuk menjadi iktibar untuk semua. Dan kepada mereka yang mengalami musibah banjir ini, bersabarlah, kerana sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kepadanya lah kita akan kembali. Jadi janganlah disalahkan takdir, jangan disalahkan apa yang telah berlaku. Jadi kita lalui apa yang berlaku dan kita cuba mencari jalan untuk mengatasi. Dan mungkin musibah banjir ini mungkinlah terjadi kerana perbuatan tangan-tangan manusia. Ini diterangkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Rum. Mari kita lihat surah Rum. Mari kita lihat surah Rum. Surah Rum ayat ke 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nyata kerosakan di daratan dan di lautan. Bima kasabat aydin nas, dengan apa-apa yang telah diusahakan oleh tangan-tangan manusia, dengan sebab perbuatan tangan-tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu, untuk Allah Ta'ala menyedarkan kepada mereka sebahagian dari akibat sebahagian daripada pekerjaan mereka, la'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali pada Allah SWT. Di musibah banjir ini satu iktibar untuk kita kembali kepada Allah SWT, balik kepada Allah SWT, bermunajat pada Allah SWT, berbetul refleksi diri, muhasabah diri dan berkoreksi diri, perbetulkan balik di mana-mana kesalahan yang kita pernah lakukan. Mungkin kita zalim sesama makhluk Allah SWT, mungkin kita zalim kepada haiwan-haiwan, mungkin kita zalim kepada tumbuh-tumbuhan, mungkin kita zalim kepada alam sekitar. Maka Allah Ta'ala turunkan musibah, Allah Ta'ala turunkan bala untuk menyedarkan kita kembali, untuk supaya kita memberikan kembali hak-hak mereka itu. Jadi janganlah kita salahkan takdir, janganlah kita salahkan apa yang berlaku. Maka kita lihat balik dan kita renung balik dan kita nilai balik dan kita perbetulkan apa-apa kesalahan yang telah kita buat. Beristighfar, minta ampun pada Allah SWT. Mungkin kesalahan-kesalahan dosa-dosa kita banyak, maka terjadilah musibah. Jadi itulah Nabi SAW pesan berita, diterbalikkan situ. Kalau kamu ada rasa malu,
jagalah, cegahlah diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksud yang kita boleh faham mafhum mukhalafah, ya, mafhum yang sebaliknya daripada hadis ringkas ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Maka dinyatakan sebagai nota kaki dalam buku ini bermakna sekiranya kamu mau melakukan suatu perkara sedangkan perkara itu bukanlah sesuatu yang membuatkan kamu berasa malu melakukan terhadap Allah dan terhadap manusia, maka lakukanlah perkara tersebut. Ya, kamu berasa malu kepada Allah dan kepada manusia untuk lakukan perkara tersebut, maka janganlah kamu lakukannya. Inilah paksi agama Islam. Itulah maksud yang kita boleh faham daripada hadis ni. Maknanya kalaulah perbuatan itu perbuatan yang baik, tak perlu rasa malu untuk melakukannya. Kalau perbuatan itu perbuatan yang tidak baik, maka kita harus berasa malu untuk melakukannya. Hanya orang yang tidak malu saja yang melakukan maksiat, melakukan kemurkaran, yang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, duduk atas bumi Allah tapi melakukan tegahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah sedikit apa kita boleh kupas daripada hadis yang ke-20 ini. InsyaAllah pada kuliah kita yang kita akan datang sambung dengan hadis yang ke-21 insyaAllah, pada kesempatan yang akan datang. Ya, mudah-mudahan apa yang dikongsikan sedikit di dalam hadis yang ke-20 ini ada manfaatnya untuk kita yang bersama, dalam kehidupan dunia sementara ini, dimanfaatkan bersama suami isteri anak kita, supaya kehidupan kita yang sementara ini diredai, diberkati dan dirahmati Allah SWT, membawa kepada hasanah di dunia wa hasanah fil akhirah, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta dijauhkan daripada azab neraka Allah Taala, wa qina azabannar. Dan sekiranya dalam bulan ini ada kesilapan tutur bicara, ada apa-apa yang kekurangan di mana-mana, tersinggung bicara, terlanjur kata, tergoris bahasa berhormat dari Allah SWT, dari Nabi SAW, dan dari tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bertemu pada kuliah maya yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Aku lupa rezeki azmi barakum, dan kita tangguhkan kuliah kita ini hari ini dengan tasbih al-kafaraah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala Muhammad rasulillah. Allahumma arhamna bima nasma wa tafraqna li bari tafraqum asma. Allahumma yaj'alka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma fadid syamlahum wa farik dimhum syaddid kanu tawzal lahu muslimin kilabi. Ya qahhar ya jabbar ya taqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allah ya munzil kitab wa yabjid sawaz al azab yazid wa wasalna بفضل بنا سوسير رحمة رمين ربنا زلنا وزوم فما يا أكرم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اللهم ارفع عنا البلاء والوباء وزل كلنا والولاء والمن والفتن ما ظهر منه وما بطن. أنبل لنا هذا خاصة على سبيل الله بفضلك وجودك وكرم نبينا صلى الله عليه وسلم يا رحمة رمين. وربنا زلنا وزوم فما يا أكرم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا عليك توكلنا وإليك المصير. ربنا تقبل منا دعانا ومسلمنا وعلمنا ولقنا وعملنا في هذه اليوم المبارك بشر جاء وبارك السماء عليم وتعالى يا وانا تتمرين لنا فيها اسم الله تتلى فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. نقبل الله منا منكم تقبل كريم بالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله.